Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian surah Al-Baqarah ayat yang ke-63, 163. Bagi turun ayat 163 muka surat 24. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Ayat 163 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Alhamdulillah. Dah lama, dah hampir separuh ni. Bukan separuh lah. Dia dah 1/3 lagi tinggal lah. Dia 286, ini 164. Tak lama, tahun depan insya-Allah lah kita boleh khatam Al-Baqarah ni. Jadi sebelum kita terlupa, saya nak imbas kembali lah, kita ulang kaji sikit lah. Sebelum kita baca ayat 163 ni, kita ulang kaji sikit apa yang kita dah pelajari sebelum ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, perkara yang paling asas yang Allah nak ceritakan, sebagaimana surah-surah yang lain, ada 3 perkara pokok. Yang pertama, Allah nak memperkenalkan dia, yakni bagaimana dia esa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan dalam minta bantuan pertolongan. Hanya dia saja perlu diibadahi. Yang pertama lah, dia akan perkenalkan diri dia. Dan yang kedua, Allah akan memperkenalkan
risalah rasulnya, yakni amalan-amalan nabinya dipanggil risalah. Dan yang ketiga, Allah akan perkenalkan hari akhirat, yakni hari pembalasan, yakni hanya dia berkuasa pada hari akhirat. Ada 3 perkara pokok dalam Al-Quran sebagai kesimpulan dia. Maka dalam surah Al-Baqarah, rentetan daripada surah Al-Fatihah kita yang telah pelajari, bahagian terakhir Al-Fatihah, yakni Allah perintahkan untuk berdoa kepada dia, yakni apa-apa permohonan dihuraikan dalam surah Al-Baqarah. Huraian yang pertama seperti bahagian terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu merupakan Al-Fatihah, iaitu Allah perintahkan supaya berdoa dengan dia. Berdoa apa? Untuk memohon hidayah. Untuk apa hidayah? Untuk beramal dengan amalan yang benar supaya dapat diberi dengan rahmat Allah untuk syurga dia dan dijauhi daripada neraka dia. 2 perkara pokok yang Allah minta kita minta dengan dia. Minta syurga, jauhi neraka. Maka dalam mukaddimah surah Al-Baqarah, 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, Allah cerita bab mukaddimah dia. Bagaimana ciri-ciri yang ahli syurga, bagaimana ciri-ciri ahli neraka. Wahai hamba, kalau kamu nak masuk syurga, pilih ciri-ciri yang kami dah nukilkan tersebut. Kalau kamu tak masuk syurga, maka aku umbang kamu ke dalam neraka. Maka kamu memenuhi ciri-ciri yang ahli neraka tersebut dalam mukadimah tersebut. Maka dari 5 ayat yang pertama cerita bab orang-orang beriman, yakni ahli syurga. Ayat 6 hingga ayat 20 ciri-ciri ahli neraka, supaya kita menjauhi ciri-ciri tersebut. Itu mukadimah dia. Habis mukadimah, Allah gariskan apa dia? Dakwa dia. Perkara pokok dalam surah Al-Baqarah, dakwa tauhid dia, iaitu ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Kafir ke bukan kafir ke, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, beribadatlah kepada Tuhan kamu, minta tolonglah kepada Tuhan kamu. Ada hajat untuk disempurna ke, ada masalah untuk diselesaikan, hanya Tuhan kamu saja yang diibadahi. Itu dakwa dia. Mana keseluruhan Al-Baqarah itu dakwa tauhid dia. Maka setelah Allah ceritakan dakwa dia supaya beribadat dan minta bantuan dan pertolongan sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah ceritakan bab dalam usaha nak beribadah kepada Allah, dalam usaha nak minta bantuan pertolongan kepada Allah supaya kita tidak diselewengkan. Maka Allah perkenalkan musuh nombor 1 kita, yakni makhluk yang bertanggungjawab nak tipu kita, makhluk yang bertanggungjawab untuk menggelecek kita supaya tak dapat masuk syurga. Maka Allah pun cerita apa? Bab asal usul kejadian manusia, dan diperkenalkan juga dengan musuh nombor 1 kita, yakni iblis dan syaitan. Kenalah. Maka kenalah bagaimana manusia dicipta, bagaimana kesombongan iblis, cerita semua sekali bab asal usul kejadian manusia dan musuh nombor 1 manusia, supaya kita berjaga-jaga. Ini musuh nombor 1 ni, kena jaga-jaga dengan dia. Ada ubat cara bagaimana dia nak atasi musuh nombor 1 tersebut. Habis batu. Maka bila habis batu, Allah cerita bagaimana satu bangsa, satu kaum yang hebat, yakni Bani Israel, orang Yahudi ni, iaitu bagaimana bangsa dia. Dia ada nabi, dia hebat, dia ada kitab, tetapi telah berjaya juga ditipu oleh iblis ni. Contoh, maka kita dalam Fatihah kita berdoa apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berdoa ada ghairil maghdub, bukannya seperti golongan al-maghdub dan bukannya golongan ad-dallin. Maka Allah buat contoh al-maghdub dahulu, yakni orang Yahudi, supaya kita belajar daripada orang Yahudi ini, daripada kitab yang Allah bongkarkan kisah Yahud. Jangan kamu menjadi sebagaimana orang Yahudi, ada kitab, ada nabi, tetapi dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Dengan panjang sekali, pada ayat yang ke-40 sampai ke ayat 100 lebih, cerita bab siapa Yahudi, bagaimana perangai Yahudi, bagaimana sombong orang Yahudi, dengan detail sekali. Jadi bila kita nak tahu perangai Yahudi, jahatnya Yahudi, sombong Yahudi, belajar surah Al-Baqarah akan jelas. Akan jelas segala-galanya. Maka belajarlah, bukan untuk Yahudi, untuk kita takut-takut ciri-ciri sifat-sifat Yahudi ada pada kita. Selesai bahagian pertama surah
Al-Baqarah dengan penutup Yahudi tadi. Habis yang pertama, habis dakwah yang pertama Allah kenalkan diri dia. Yang kedua, bahagian kedua yang kita sedang belajar ini, Allah memperkenalkan risalah nabinya. Bagaimana kehadiran Nabi, Allah bagi ayat Al-Quran, Nabi baca ayat Al-Quran kepada umatnya, tetapi ramai sangat yang menentang Nabi tadi. Maka Allah memperkenalkan Nabi, bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang Nasara, bagaimana orang Arab Jahiliyah menentang Nabi dengan kesombongan sebagaimana sifat orang Yahudi tadi. Mereka mengatakan mereka bangsa terpilih, mereka merasakan mereka daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah jawab, maka Nabi Muhammad juga merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah cerita bab susur galut Nabi Allah Ibrahim. Dah selepas Nabi Allah Ibrahim, Allah ceritakan bab apa ni? Bab penyelewengan yang telah berlaku pasal Nabi banyak lama sangat di antara Nabi Ismail dengan Nabi besar kita. Maka ketika itu lahir ulama-ulama besar, lahir orang-orang alim selepas Nabi Allah Ismail. Dia bukan Nabi. Seperti mana Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manna tu, golongan-golongan ulama tu. Tetapi bila golongan ulama mula-mulanya mereka sanjungi, generasi demi generasi mereka bertukar daripada yakin dengan ulama, bertukar menjadi menyembah ulama tadi, bertukar berkat dengan ulama-ulama tadi. Last kali bertukar menjadi berhala. Daripada orang alim, daripada wali-wali, bertukar dengan berhala. Mereka mencipta patung-patung berhala tadi. Maka kita sedang ulang kaji bab kerasulan sekarang ni. Baru ni kita belajar bagaimana tugas-tugas Nabi. Allah gariskan tugas-tugas Nabi. Apa dia? Baca ayat-ayat Al-Quran, menyucikan daripada dosa, dan juga mengambil perkara-perkara hukum dan sunnah tadi. Ada 3 perkara tadi. Maka itu kita belajar baru ni. Maka pada malam ini kita mengulang semula dakwah surah. Dah faham semua dah 3 perkara pokok tadi, jelas. Maka Allah ulang balik, yang ni dakwah tauhid. Apa dakwah tadi? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum tadi. Ulang balik. Dipanggil i'adah dakwah, pengulangan dakwah akidah. Ni belajar, kita belajar semula baru sampai ke tajuk malam ni. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan ilah kamu. Masalah sekarang ininya, orang Melayu ni tak faham ilah. Dia tidak rasa apa-apa bila sebut ilah. Dia sebut Tuhan. Mana Tuhan kita yang lain daripada Allah? Kita fikir macam tu. Sebenarnya kan orang Arab faham. Bila Allah katakan wa ilahukum, dan Tuhan kamu ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa. Maka orang Melayu kita ni, dia tak ada apa-apa pun. Dia rasa ilah kita memang esa, Allah ya. Dia tak fikir maksud ilah tersebut, yang ni pergantungan hati tadi. Orang Arab bila bunyi Nabi kata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang lain melainkan ilah Allah, mereka marah. Pasal dalam kehidupan seharian mereka menjadikan ilah-ilah tadi sebagai kehidupan harian mereka. Ilah Allah ini jarang-jarang yang mereka menyebut, mereka ingat. Pasal ilah Allah bagi mereka yang tukang jaga benda-benda besar, buat kemarau, buat banjir, buat langit, buat bumi, itu Allah. Kehidupan harian-harian mereka, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari mereka berhubung kait dengan ilah-ilah ni. Sakit perut nak pergi mancing ikan, nak pergi musafir, nak ambil keberkatan, semua ilah-ilah tadi. Jadi mereka sudah sebati dengan ilah. Orang Melayu tak ada ilah, pasal kita tak faham. Orang Melayu pun sama, guna azimat, pergi jumpa wali, pergi jumpa bomoh, itulah ilah. Tapi kita tak faham itu ilah. Kita fikir itu ikhtiar. Ini problem kita. Kita tak faham ilah. Maka atas faktor itulah kita telah tak ada relate. Tidak ada masalah apa pun dengan kalimah syahadah la ilaha illallah tadi. Maka orang Arab bila dia bunyi la ilaha illallah, maka mereka terkejut. Mereka mengatakan aja'alal lihatan ilahan wahidan. Pelik Muhammad ini, daripada mana dia kata Allah yang berbilang-bilang, yang selama ini tiba-tiba dia kata satu. Tuan tengok surah Sad. Dulu tengok dulu, supaya nampak jelas. Kalau tidak kita tak nampak.
Dengan saya cerita saja, dia masuk telinga, keluar. Masuk kadang-kadang keluar tengah kiri kan. Cuba tengok surah Sad. Surah Sad ini surah yang ke berapa? 38. Nak suruh main dengan nama surah tak apa dah, kita ingat pun. Kena nama surah. Surah Sad. Surah Sad, surah yang 38, ayat yang 5. Nak tahu betul ke tak betul dalilnya orang Arab kata macam itu? Pasal dia faham ilah tadi. Jumpa. Muka surat 453. Muka surat 453, surah Sad, ayat yang kelima. Bila Nabi kata la ilaha illallah, ajar mereka terkejut, mereka marah. Mana boleh, dia kata Muhammad ini pandai-pandai nak tipu kita, dia kata. Aja'alal alihatan, adakah patut ilah yang berbilang-bilang yang kita hadapi sekarang ini, ilahan wahidan, bertukar menjadi ilah yang satu, dia kata. Pelik Muhammad ini. Tu kan? Inna haza, sesungguhnya ini, kata-kata Muhammad ini, la syai'un ujab, benda-benda yang pelik sungguh Muhammad ini, nak tipu kita dah, dia kata. Kehidupan dia, kehidupan keluarga dia, dia kata, semua ilah ramai. Tiba-tiba, kali ini dia kata, satu ilah saja, yakni ilah Allah saja. Mana pergi malaikat-malaikat, mana pergi wali-wali ulama-ulama kita, Allah Ta'ala Uzza tadi. Mana dia pergantungan kita dengan kehidupan kita seharian. Nak musafir kita sebut ya wali, ya syekh, segala-galanya. Mana dia? Dia tanya itu pelik. Sedangkan kita hari-hari kehidupan kita bergantung kepada ilah-ilah ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang kepada kita, dia ajak ajaran baru. Dia kata tidak ada ilah yang berbeza tadi, ilah hanya satu, yakni ilah Allah saja. Tuan-tuan, maka itulah ma sami'na bihaza fil millati al-akhirah. Kami tak pernah dengar lagi ajaran macam ini. Dalam agama akhir pun, agama Abdul Muttalib pun tidak ada kata macam ini. Kita banyak ilah-ilah kita yang kita bergantung pada dia. Inna haza illa ikhtilaq. Ini dusta semata-mata, ini Muhammad nak tipu kita sekarang ini. Itu maksudnya lah. Ini ayat dia, ayat dalil mengatakan memang dia dalam kehidupan seharian dia selalu hari-hari bergantung dengan ilah-ilah ini. Pasal dia faham, maka dia marah bila ada dalam kalimah syahadah la ilaha illallah tersebut. Tetapi pasal orang kita tak faham ilah, duduk pegang azimat ke, percaya dengan menyeru wali ke, menyeru roh nabi ke, menyeru malaikat, menyeru jin ke, menyeru keris sakti, cincin sakti, berbagai benda luar biasa. Kita kata tak apa, itu adalah ikhtiar kita nak dapat ikhtiar kepada Allah juga. Kita mengatakan macam itu pasal tak faham ilah tadi. Jelas maka dah jelas macam tu, sama balik. Maka Allah pun dakwa surah sekarang ini, wa ilahukum ilahum wahid. Ilah itulah ilah yang esa. Ada hajat minta dengan dia saja, ada masalah minta dengan dia saja. Hanya dia saja boleh menyempurnakan hajat, hanya dia saja boleh menyelesaikan masalah. Maka bergantung dengan dia lah. Tak payahlah bergantung kepada selain dia. Jelas? Saya rasa jelas benar tu. Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa, tidak ada ilah yang lain. Siapa dia? La ilaha illa. Sepatutnya la ilaha illallah dah. Diganti. Tiada ilah yang lain melainkan Allah dah. Sifat dia huwar rahmanur rahim. Allah itu yang esa, tak itu sifat dia ialah ar-rahman. Yang pertama, Allah tak guna nama dia. Dia tak guna zat. Dia guna sifat dia. Ini sifat apa dah? Ar-rahman. Kenapa dia guna ar-rahman? Ar-rahman ini Allah Maha pemurah. Apa dia pemurah? Orang yang menyeru ilah ramai pun dia tak marah. Dia marah tapi dia tak hukum ketika itu. Dia bagi rezeki juga, dia bagi makan minum juga. Dalam kehidupan dunia yang seperti biasa juga, Maha pemurahnya dia. Lawan dia ke, ekar dengan dia ke, tak ikut ajaran dia ke, dengan sifat ar-rahman dia Maha pemurah, dia bagi juga pada umat-umat dia. Sebagaimana orang biasa juga, jahil ke, tak semayang ke, tak mengaji ke, tetap mewah juga. Janji bekerja saja. Atas dunia tak apa. Pasal Allah takdir, lewatkan takdir dia. Dalam ayat-ayat yang lain, kalau bukan kerana aku telah menentukan takdir untuk menghukumkan kemudian, nescaya aku
hancurkan kamu sekarang ini juga. Di masa takdir tertetapkan. Dia tangguh supaya kita berubah, kita mengaji. Itu punca dia. Itu sifat Ar-Rahman dia. Dia bagi peluang kita lagi bertaubat. Dia bagi peluang kita kembali kepada Allah semula. Walau bagaimanapun di hari akhirat nanti, dia kata, aku ada sifat Ar-Rahim. Aku tidak akan bertolak ansur. Sesiapa hamba aku yang kecundang masa atas dunia, tak mengesahkan aku dalam dunia, dalam ibadat dan dalam hajat, maka tak merasa dia bagi syurga aku. Dan mana-mana hamba aku yang taat dengan aku, yang mengaji kitab aku, yang ikut untuk mengesahkan aku, maka aku tak nak dia walaupun sesaat menderita lagi di hari akhirat, aku akan bagi syurga aku dengan sifat kesian belas aku. Pasal Allah amat-amat kesian belah dengan kita yang taat dengan dia masa atas dunia ni. Dia tak sanggup lagi bila mati saja, dia tak sanggup lagi kita menderita walaupun sesaat. Maka masuklah syurga aku, wahai hamba-Ku. Aku tak nak lagi kamu menderita. Sebagaimana aku sanggup melihat kamu dengan sifat Ar-Rahman aku masa atas dunia dahulu. Aku sanggup melihat kamu susah, kamu berjuang untuk aku, berpenat untuk aku sanggup melihat. Pasal aku ada sifat Ar-Rahim. Aku nak bagi, bila kau mati saja, aku akan bagi sifat Ar-Rahim aku ni. Jelas kan? Maka itulah Allah yang Esa. Maka jangan sekali-kali kita bergantung lagi kepada ilah-ilah yang lain. Dalam bentuk yang saya dalam Al-Quran cerita, ilah yang lain ada 4 ilah lah. Roh Nabi, roh wali, malaikat dan jin. Itu yang besar lah. Yang kecil-kecil yang luar Quran pula, berbagai-bagai yang biasa kita jumpa orang Melayu ni, istilah bomoh-bomoh lah. Sakit sikit jumpa bomoh. Bomoh kata kena perbuatan orang. Pasal dalam kehidupan kita, Allah akan uji. Allah akan uji daripada ujian paling rendah setinggi-tinggi ujian, nak tengok sejauh mana tujuan kita atas dunia ni. Itu kehidupan harian kita. Kena ingat, dalam kehidupan kita seharian kita tak lepas daripada ujian. Sama ada ujian kecil ke, ujian besar ke. Kenapa? Pasal Allah nak tengok sejauh mana kita meyakini kita ini hanya milik Allah. Kita ini hamba. Sekecil-kecil ujian, ujian-ujian biasa. Kita dah belajar dulu ayat yang ke-100 apa 155 ke? Wala nabluwannakum, tak? Maka aku akan uji kamu dengan minal khauf wal ju', dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan apa? Dengan kesakitan keluarga, dengan kehilangan keluarga, dengan hasil-hasil buah-buah yang tak ada. Uji, itu ujian biasa tadi. Nak tengok sejauh mana kamu sabar dengan ujian yang biasa ni. Dan kemuncak ujian aku ialah aku akan matikan orang yang kamu paling sayang. Sejauh mana kamu mengucapkan inna lillah tadi. Sejauh mana kamu merasakan kamu itu hamba aku, milik aku. Ikut aku nak buatlah pasal aku Allah. Itu ujian dia. Maka atas fardu itulah orang yang tak sabar dengan ujian ini akan cari kaedah lain supaya dia dapat selesai masalah dunia dia. Dia lupa tadi ujian, maka dia mencari kaedah-kaedah lain supaya apa? Supaya dia selesai persoalan dunia dia, kesusahan dunia dia, tetapi akhirat dia sanggup menderita. Dia tak yakin akhirat. Dia tahu akhirat. Dia janji dia sembuh penyakit dunia, akhirat belakang cerita. Dia tak nampak akhirat. Ini punca dia. Uji sikit saja, dia tak sabar dah. Dah, cuba tengok. Siapa-siapa saja, bila Allah kata dia uji macam tadi, kalau Allah uji anak kita ke, isteri kita ke, bagaimana perasaan kita? Oh, kesiannya, sakit, anak kita sakit. Anak kita sakit 10 tahun, sakit anak aku, cucu aku ni, bagaimana dia ni? Kita mula carilah. Dah doktor kata, tak jumpa doktor dah. Tak selesai. Pergi cari kaedah-kaedah luar. Kaedah-kaedah luar biasa. Carilah perbuatan-perbuatan bomoh-bomoh luar biasa tadi. Maka kita telah menempah. Daripada kita sayang ke anak kita, kesian ke anak bini kita, maka kita sengaja mencampakkan anak kita, bini kita sendiri ke neraka kekal selama-lamanya bila kita percaya min dunillah tadi yang boleh menyelesaikan anak kita, keluarga kita tadi. Kita tak sabar dengan ujian. Sedangkan sepatutnya bila Allah uji saja, sepatutnya orang yang betul-betul iman yang sempurna, dia redha, dia bersyukur. Pasal apa? Bila Allah uji, Allah ampunkan dosa dia. Pasal apa? Allah bagi syurga. Syurga yang bergembira selama-lama tu. Duduk dengan bergembira tak? Duduk syurga. Rumah tempat kita bercuti.
Masih cuti dah. Satu dalam mutiara tadi. Berapa banyak yang nampak. Kita luar nampak dalam. Pak bercuti. Berbelah-belah ribu bidadari. Khodam. Untuk kita bercuti saja. Bukan istana kita lagi. Kerja kita round dunia ni. Pasal istana kita banyak sangat. Bergembira selama-lamanya. Tapi tak nak yang tu. Pasal kita nampak dunia ya. Kita nampak kesusahan dunia. Kita tak fikir apa jadi pada akhirat nanti. Kita tak takut. Pasal kejahilan kita mengenai akhirat, lantaran kita jarang sekali bertadabbur ayat-ayat Allah sebagaimana yang kita buat pada malam ini, dan juga berdoa dengan Allah supaya menampak pada hari akhirat. Itu sepatutnya. Maka dah tengok ayat macam itu, maka Allah pun bila dia cerita dakwah, ulangan ni, maka biasanya ada dalil. Bila cerita dakwah, dia akan cerita dalil. Nak dakwah mesti kena proofkan dengan dalil, barulah sah pada tu. Maka kenapa kita perlu bergantung dengan Allah? Kenapa perlu sembah ilah Allah saja? Kenapa perlu bergantung harap dengan dia, berdoa dengan dia, beribadah dengan dia? Maka Allah buat ayat yang 164 dipanggil dalil. Dalil kenapa kita perlu bergantung dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka Allah pun memperkenalkan diri dia lah. Allah memperkenalkan diri dia. Tengok kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan lapisan langit dan lapisan bumi. Tengok ni Allah kata. Dan sesungguhnya pada penciptaan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka Allah kata kudrat aku yang buat, tidak ada orang lain boleh buat. Kenapa kamu tak nak bergantung dengan aku? Kenapa kamu tak nak minta dengan aku? Pasal kudrat aku bukan setakat benda lain. Langit, bumi yang paling besar yang kamu nampak, aku buat. Kenapa Allah buat langit? Kenapa Allah tunjuk bumi sebagai dalil? Kenapa? Tak terfikir tak? Kenapa Allah ni sikit-sikit dia cerita langit, aku buat langit. Sikit-sikit aku cerita buat bumi. Pasal untuk kita orang awam ini, untuk orang Arab pun, makhluk yang paling besar pada mata kasar dia ialah langit dan bumi. Tidak ada benda yang sebesar langit, tidak ada benda yang lebih besar pada bumi pada penglihatan mata dia. Yang besar gajah, ikan hiu, kecil kalau banding langit bumi. Yang paling besar yang kita boleh nampak, akal kita boleh fikir, ialah langit dan bumi. Walaupun langit yang ketujuh araf lagi besar, tapi benda gaib tak nampak. Maka Allah nak tunjuk supaya kita berfikir, oh besarnya langit, oh besarnya bumi. Akal kita berfikir, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, besarnya jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Lepas tu waqtilafil laili wan nahar, dan penciptaan waqtilaf inilah penggantian malam dan siang. Maknanya malam digerakkan matahari, malam digerakkan bulan, siang digerakkan matahari, bergilir-gilir. Itu Allah buat juga dengan kudrat dia juga, tidak ada bergantung siapa-siapa pun. Dia buat juga, buat langit, buat bumi. Lepas tu gerakkan siang, gerakkan malam pun Allah juga. Untuk apa ni? Untuk apa dia buat langit bumi? Adakah kita berfikir benarnya ni? Pernah tak kita tengok langit bumi? Pernah tak kita tak fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita tak pernah, kita akan jawab kemudianlah. Maka di sini ayat ni dalam ayat ni dia ada huraian dia, surah Al-Imran. Kan? Dalam banyak hadis di Bukhari, Muslim tentang hebatnya 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Baca tak malam? Bila Nabi banyak hadis-hadis. Salah satu hadis Nabi Ibnu Abbas, dia tidur rumah Nabi dah. Dia tengok apa Nabi buat setiap malam bangun tidur. Nabi bangun tidur, ni Nabi baca ayat 10 terakhir surah Al-Imran. Cuba tengoklah. Cuba tengok surah Al-Imran ayat 190. Nak hilang mengantuk. Tidak mengantuk tidak kan? Kena beramal ni. Mula malam ni kena baca ni. Masing-masing standby handphone, kalau tak ingat, bangun pagi saja. Janganlah bangun pukul 7 bangun dah. Bangun nak solat tahajud pukul 5 pagi ke, pukul 4 pagi ke, bangun tu. Baca dulu ayat 10 terakhir Al-Imran ini. Jumpa tak? Muka surat apa? Muka surat 75.
Tengok ni. Tadi kita baca dah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sama kan? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perbuatan menggerakkan langit, menggantikan malam dan siang, la ayatin, adalah tanda bukti liulil albab, orang yang berfikiran, orang yang berakal. Tengok ni. Kalau kita fikirkan langit bumi siang malam, ada kegunaan, baru kita ada akal. Kalau kita tak pernah fikir pun langit bumi malam siang, apa dia Allah kata ni? Orang tak ada akal. Berat kita kini ni, kita kena ni. Kalau sebelum ini kita bangun pagi, tak pernah fikir pun langit bumi, tak pernah tengok pun, maka orang tak berakal. Orang yang ada akal, yang waras saja, yang memikirkan tentang langit bumi ini perbuatan Allah, hasil pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal orang tu barulah ulul albab. Ulul albab maknanya orang yang berfikiran waras. Mana kalau orang tak berfikir tentang penciptaan langit bumi malam siang, orang tu tak waras. Apa definisi tak waras? Nak cakap apa segar ni? Tak waras. Fikir sendiri, tengok kamu dewan. Apa erti tak waras? Cek. Lebih kurang. Dahsyat tengok macam tu sekali lah. Tengok bagaimana kalau orang waras ni. Allah buat orang waras ni. Allazina yazkurunallaha, orang-orang yang yazkuru. Ingat tak? Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingati Allah. Kita belajar baru ni tazkiyah kan. Tazkiyah yang pertama ialah mengingati Allah dengan berzikir. Berzikir secara qauli, secara qalbi ataupun secara fi'li, dia berzikir. Itu tanda baru orang yang waras, orang yang tak gila. Allazina yazkurunallah, orang yang selalu berzikir dengan Allah, mengingati Allah, qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubi, ketika baring. Tengok ni. Orang yang selalu mengingati Allah, duduk, baring, berdiri. Dapat ke guru-guru lagi tu, dia buat dalil ini untuk zikir boleh menari. Ni ayat ni, dalil ni. Kenapa tak boleh menari? Dia kata tengok ayat Quran ni. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tidur, baring, menari. Dah tu dia kata. Jauh sangat dia punya tafsir dia. Nak cerita di sini, setiap masa kita kena ingat Allah, berzikir dengan Allah. Nak tidur malam, zikir muqayyad yang sekian-sekian Nabi ajar. Bangun tidur, zikir muqayyad yang Nabi ajar sekian-sekian. Zikir pagi, zikir petang, semua zikir lepas solat, semua ada zikir. Itu tanda yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Itu maksud dia, zikir. Lepas tu tambah tu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis, ni orang tak gila ni. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan pada penciptaan langit bumi. Orang yang akal waras, orang yang tak gila, dia sampai berzikir, dia mengingatkan pasal penciptaan langit dan bumi. Dia tahu, dia fikir, hebatnya langit, hebatnya bumi, sambil-sambil berdoa. Apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu buat langit, buat bumi ini bukan sia-sia. Buat malam bukan, buat siang bukan sia-sia. Sebab itu setiap malam siang kita berzikir. Pasal nak wujudkan suasana bukan sia-sia Allah buat malam, Allah buat siang, so kita sedar. Malam bagaimana jadi kita sedar dengan Allah, bab mentauhidkan Allah. Masuk siang pula berzikir pagi. Pasal apa? Nak menyambut siang yang Allah ciptakan siang tadi. Setiap masa kita mengingati Allah dengan zikir pagi, zikir siang, zikir malam. Pasal nak menghargai kehebatan Allah dalam jasa Allah buat langit, buat bumi untuk kita ini bukan sia-sia. Ada tujuan. Ada tujuan dia buat perkara tersebut. Jadi itulah orang yang ulul albab, orang yang berfikir, orang yang berzikir tentang ini. Jadi Nabi malam-malam bila bangun tidur, dia baca ayat ni. 10 ayat terakhir tadi. Sambil-sambil ada juga riwayat, walaupun dia kata tak adalah, dia mata-mata ada mengatakan tolak langsung tengok kat luar rumah dia, ganjang-ganjang mata dia ada juga macam tu. Tapi walau bagaimanapun, mustahaknya dia baca ayat ini sambil
Subhanaka, maha suci Allah. Maha suci Allah, tidak ada satu pun makhluk-makhluk lain yang mampu buat langit, mampu buat bumi, mampu jalankan malam siang ini kecuali Allah saja. Subhanaka, maha suci Allah daripada ada pesaing-pesaing dia yang mampu buat seperti ini. Memandangkan Allah esa saja, maka faqina azabannar, maka peliharalah kami daripada azab neraka jahanam. Takut. Nabi pun dia confirm masuk syurga pun masih lagi berdoa kepada Allah supaya Allah hapuskan azab neraka jahanam. Maka itulah orang yang meyakini hari akhirat. Kita pun mulai malam ini kita kena baca. Subuh ikhtiarkan bangun tidur saja baca ayat 190 hingga ayat 200 ini, okay? Samalah, maknanya kita minta Allah ampunkan. Pasal apa? Pasal kehidupan kita ini akhirat yang penting. Kita nak Allah selesaikan masalah kita yang paling besar, yakni takut dihumbankan ke dalam neraka jahanam, supaya Allah sempurnakan hajat kita yang paling besar, yakni akhirat, yakni dapat syurga Allah. Tak penting dunia, pasal dunia ini hanya sementara saja. Hingga akhir ayat lah, hingga ayat ke 200 baca insya-Allah, supaya Allah memberi taufik untuk kita baca ayat-ayat ni. Boleh? Dua dah. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Lepas tu itu kudrat dia sendiri. Lepas tu wal fulkil lati tajri fil bahri, wal fulki, dan kapal ke bahtera, ke perahu, ke masuk spesies benda yang dalam air. Allah nak cerita sekarang ni, benda dalam air ini sepatutnya tenggelam. Masuk apa-apa benda dalam laut, dalam sungai, mesti tenggelam. Pasal benda berat dah. Tetapi Allah sini, Allah menggunakan perantaraan manusia, memasukkan akal kepada manusia, supaya memikirkan bagaimana cara nak buat kapal. Ada tafsir mengatakan, buat kapal terbang pun sama. Allah menggunakan manusia, beri akal kepada manusia, berfikir kepada manusia, supaya mencipta kapal-kapal, dan kapal-kapal ini allati tajri fil bahri, berjalan berlayar di lautan-lautan. Bima yanfa'unna, untuk kegunaan manusia. Manusia dapat faedah daripada dia, nak angkut barang, nak apa ke, maka Allah juga buat. Langit bumi, kapal-kapal pun Allah juga. Lepas tu wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang diturunkan oleh Allah minas samai, daripada langit, mimma, daripada air hujan, fahya bihil arda ba'da mautiha, di mana bila air hujan turun lalu dia menghidupkan bumi yang dah mati ini. Mautiha, bumi dah mati ini, bumi yang gersang. Maka ketika hujan turun, maka wabatha fiha min kulli dabbah, maka binatang-binatang pun boleh hidup, boleh makan rumput-rumput, boleh hidup semua. Maka begitu juga Allah kata, aku juga yang uruskan wa tasrif fil riyahi, aku juga buat angin, meniupkan angin, wasahabil musakhkhari, dan juga ditundukkan awan-awan supaya awan mengikut kehendak angin tersebut. Bainas samai, mana di antara langit bumi ada awan kat situ. Maka la ayatil liqaumi yaqilun, maka itulah tanda-tanda dan dalil bagi orang yang ada akal. Sekali lagi, orang yang menggunakan akal. Orang yang akal waras. Kalau orang yang tidak ada akal, dia tak fikir perkara-perkara ini pun, dia anggap ini alam semula jadi, fenomena alam. Dia kata ada angin, ada kapal. Orang buat kapal, dia tak fikir. Allah kata sebiji-sebiji aku, sama ada aku buat dengan kudrat aku, ataupun aku menggunakan perantara manusia untuk memikirkan tentang bagaimana cara membuat kapal-kapal tadi, dan digunakan untuk seluruh manusia juga. Itu dipanggil dalil. Dalil untuk menyokong kenapa kita perlu mengenang jasa Allah, kenapa kita perlu taat kepada Allah, kenapa kita perlu hanya dengan Allah saja kita bergantung harap, pasal segala kerja-kerja ini A hingga Z di bawah urus tadbir Allah saja. Jadi bila Allah cerita ulang semula tentang dakwah Quran, tentang hebatnya Allah esa, dan juga dalil-dalil bukti, tapi manusia masih degil lagi, tak nak ikut lagi, tak takut, tak rasa hebatnya, tenggelam lagi, tak nampak jasa Allah buat langit, buat bumi yang besar-besar ni, tak nampak lagi. Kalau nampak pun
yang dia buat tak peduli lagi. Maka ayat yang berikut dipanggil Allah menegur, ayat zajrun. Ayat 165 ni bila Allah bagi dalil, bagi dakwa, dia bagi dalil, maka orang yang engkar Allah tegur, orang yang tak taat lagi, orang yang degil, tak nak belajar lagi, tak nak patuh dengan Allah lagi, maka Allah tegur golongan-golongan ini. Allah tegur golongan-golongan ini Apa dia? Wa minan nasi, dan ada di kalangan manusia, ada di kalangan manusia, ada sebahagian daripada manusia. Siapa dia? May yattakhizu, seseorang yang yattakhizu, menjadikan min dunillah, ada lagi selain Allah, yang ni anda ikulah apa-apa saja dia memuja lagi. Dia tengok dah Allah saja esa, dia cari lagi boleh selesaikan masalah dia, boleh sempurnakan hajat dia. Tengok ni, ada lagi degilnya manusia. Allah tegur, panggil ayat zajrun. Wa minan nasi may yattakhizu, ada lagi rupa-rupanya manusia yang menjadikan min dunillahi, selain Allah, andada, sekutu. Ada lagi. Allah pun dia percaya. Setiap malam dia berdoa, dia sembahyang hajat, ikhlas untuk Allah. Dalam masa yang sama, dia buat perkara-perkara lain. Anak sakit contohnya, dia mula pergi jumpa bomoh-bomoh luar biasa tadi. Perniagaan tak laris, dia cari ayat azimat, tangkai-tangkai azimat. Nak masuk hutang bagainya, dia seru jin sungguh, datuk-datuk segala-galanya. Ada lagi benda tu. Degilnya manusia. Aku dah kata dengan Z aku uruskan, minta dengan aku, tapi dia cari lagi benda-benda lain. Dia cari lagi min dunillah, selain aku dia cari lagi untuk sekutu-sekutu aku. Dia lari lagi, dia cari lagi orang nak lawan aku. Itu maksudnya. Kadang-kadang dia panggil andada, arbaba, syuraka. Banyak dia punya istilah selain min dunillah. Banyak istilah-istilah dia. Dia menjadikan sekutu aku, yang ni dia menjadikan selain aku, bersama-sama dengan aku, dia bergantung dengan tu. Itu maksudnya. Bersama-sama dengan Allah, dia menjadikan pautan hati dia kepada selain aku. Sepatutnya bila perniagaan dia jatuh, dia berdoa dengan aku, dia sabar, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap itu. Tapi dia tak sabar. Bila dia tak sabar, dia cari kaedah-kaedah lain yang boleh melariskan semulai kedai dia. Bila aku uji dia dengan sakit, dia lupa dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cari kaedah-kaedah lain yang luar asbab selain pada aku. Bila aku timpa miskin dengan dia, dia cari kaedah-kaedah lain selain aku untuk selesaikan masalah dia. Dia buat cari kaedah-kaedah lain. Dia berusaha mencari, bersama-sama dengan Allah pun dia buat. Sekutu Allah pun dia minta juga untuk diselesaikan masalah dia, ataupun untuk disempurnakan hajat dia. Dagil manusia ini bukan setakat saja. Apa dia? Bila jumpa sekutu tersebut, yuhibbunahum, mereka menyukainya, mereka meyakininya. Siapa dia? Tadi azimat tadi, ataupun wali-wali tadi, ataupun bomoh-bomoh luar biasa tadi, dia suka, dia yakin boleh menyelesaikan masalah dia, ataupun dia yakin boleh menyempurnakan hajat dia. Min dunillah tadi, dia yakin. Yuhibbunahum, mereka menyukai, menyintainya mereka. Sebagaimana ni Allah kata, kahubbillah, sebagaimana mereka menyintai Allah. Bahaya ayat ni penting sangat ni. Betul ayat ni saya ketika saya mudik Haji Nazir pergi ke mengaji di Mekah baru ni kan, dia hurai Maulana Hadi hurai ayat ni hurai ayat apa tu, yuhibbunahum kahubbillah. Dia dalam Al-Quran dia ada 3 perkara yang kita menyayangi, kita buat amal-amal, kita beribadat kepada Allah sama dengan Allah. Dalam saya tak ingat ada antara kasah hadisnya, orang yang jahil, orang yang syirik, dia kata dah, orang yang syirik, jahil dan syirik akan mengikuti amalan-amalan jahil. Jadi sebagaimana selipar. Kan selipar ini sepasang sama saiz. Kalau kanan 4, kiri 4 juga kan. Mana yang selipar kanan tadi dia beribadat dengan Allah. Selipar kiri tadi beribadat kepada min dunillah. Dengan Allah bersembahyang hajat. Dia berzikir. Dalam masa yang sama, selipar kiri kanan tadi pergi jumpa dengan azimat dan
menyeru roh tadi. Pasal selipar sama. Kasih sayang dengan Allah sama dengan kasih sayang dengan selain Allah. Itu timbul ibadat. Ibadat apa dia? Qalbi. Sayang dengan Allah, sayang dengan anak bini, sayang sama-sama lain. Sayang ketuhanan tak boleh. Mesti sayang Allah melebihi sayang anak bini. Takut dengan orang lain mesti berbeza dengan takut dengan Allah. Semua ada ayat tu. Saya tengok sekejap. Saya tengok sekejap dia punya. Kita berakhir sini ni nak tengok. Pasal saya dapat ilmu dekat Madinah ni. Mana tu ceritalah bab bagaimana ibadat ketuhanan qauli, qalbi, qauli dan fi'li. Ada sini. Tak bertukar. Maknanya ibadat untuk Allah tak boleh kita buat benda yang sama dengan kepada selain Allah, sama ada dalam bentuk qauli, qalbi dan fi'li. Dengan kita cerita dah di Kuang kita cerita dah ni. Sini belum cerita lagi. Qalbi dah, qalbi, amalan-amalan untuk Allah, qalbi. Bagaimana dalam hati kita ini dengan Allah kita mesti ada mahabbah. Dah, sayang dah. Khauf, takut, khosyah, takut dengan sifat Allah, rojak bergantungan dia, ghurbah. Maksudnya apa-apa perasaan ini tawakal mesti untuk Allah saja. Tawakal, mesti kita bertawakal bergantung dengan Allah, tak boleh bergantung pada selain Allah. Kita kasih sayang mahabbah, tak boleh kita sayang pada orang lain kecuali kasih sayang pada Allah saja. Luar biasa. Begitu juga dengan rojak, bergantung harap. Tak boleh kita bergantung harap dengan bos kita kecuali bergantung harap dengan Allah saja. Itu dalam bentuk-bentuk qalbi. Dalam hati tadi ada tujuh cara, tujuh kaedah. Perasaan ini tak boleh ada kepada selain Allah. Kalau kita ada perasaan selain Allah untuk tujuh perkara ini, maka kita telah beribadat kepada selain Allah, yakni mahabbah, khauf, khosyah, rojak, ghurbah, inabah dan juga tawakal. Itu bab perasaan dalam hati. Bab kedua, bab qauliyah, bab qaul, bab percakapan, ibadat, isti'anah, ibadat, cara-cara ibadat. Maka tak boleh berdiri qiyam sebagaimana dengan Allah, tak boleh rukuk, sujud, berdiri, tangan tak ke depan selain Allah, tak boleh. Begitu dengan isti'anah, tak boleh isti'anah merayu-rayu kepada selain Allah. Ya sekian-sekian, ya tak boleh. Jangan ulang-ulang, jangan istighosah pun tak boleh. Istighosah ini berulang-ulang. Isti'anah kita memohon kepada selain Allah. Istighosah kita menyeru, mendayu, mengulang-ulang. Ya ulang-ulang tak boleh. Istighosah. Lepas tu nazar pun tak boleh. Lepas tu tawassul yang tak benar pun tak boleh. Mohon syafaat pun tak boleh. Sumpah pun tak boleh. Itisfab tak boleh. Maka ada lapan amalan qauli tak boleh kita buat kepada selain Allah. Qalbi, qauli. Yang ketiga fi'li atau kadang-kadang dipanggil badani. Rukuk, qiyam, tawaf, bertapa. Agama suruh bertapa di masjid, yang i'tikaf. Kita pula pergi bertapa di bersulu. Nampak tak? Agama suruh badani atau fi'li kita pergi tawaf di Kaabah. Kita pergi tawaf di kubur-kubur keramat, pergi di Indonesia ke pergi mana ke. Allah suruh sembelih binatang atas dasar bismillah. Kita sembelih binatang sebut benda-benda lain untuk buang sial ke, buang penyakit ke, tujuan-tujuan lain. Allah suruh tabarruk dengan tempat-tempat yang Allah nyatakan ada kemuliaan dia. Kita pergi cari capal berbagai-bagainya lah. Itu dalam bentuk qalbi ataupun fi'li, fi'li yang badani. Tiga kaedah kalau kita buat, maka kita seperti mana kahubbillah, menyintai sebagai Allah. Dengan Allah dia buat macam tu. Dengan makhluk lain pun dia buat juga. Maka di sini Allah wa yuhibbunahum, mereka menyintai selain aku sebagaimana
kahubbil, sebagaimana mereka menyintai aku. Mana ibadat yang mereka buat, sama ada ibadat qalbi, ibadat qauli ataupun ibadat fi'li, mereka buat sama dengan Allah pun macam tu. Min dunillah pun dia buat keadaan yang sama juga. Duduk tepi busuk besar, maghrib berdiri tangan kiam macam ni. Nampak tak? Lepas tu rukuk sujud perlain. Tak ada makna sekali. Maka itu maksudnya yang itulah andada tadi. Kena hati-hati. Betul tak? Kena hati-hati. Pasal apa? Pasal Allah nak membatalkan. Hanya Allah saja untuk diibadahi. Allah saja untuk minta bantuan dan pertolongan. Jelas? Jelas kan? 3 ibadat jangan sekali-kali kita buat kepada selain Allah. Takut ada perasaan yang banyaknya kita ni kolbi ni. Pasal kita rasa dunia ini, kita rasa apa yang kita nampak. Kita rasa kasih sayang dengan orang lain melebihi kasih sayang dengan Allah. Kita rasa takut dengan lain melebihi takut dengan Allah. Kita rasa bergantung, roja'ah, bergantung pada makhluk lain lebih lagi daripada bergantung pada Allah. Lepas tu kita buat perkara-perkara yang jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah tak campakkan perasaan belas kasihan, perasaan kasih sayang pada kita. Pasal kita bergantung pada perkara-perkara lain selain pada dia ni. Lepas tu, budak mana bunyi tu? Khawlah. Bismillah. Ayat akhir kan? Sikit dah. Lepas tu, itu orang yang degil lah. Lepas tu, walau bagaimanapun, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kalau orang beriman lebih kuat cinta kepada Allah. Dia tak buat 3 perkara ibadat tadi. Orang yang beriman tidak akan buat 3 perkara tadi. Maka habis itu, maka Allah pun ugut. Kalau kamu buat juga perkara-perkara tadi, yang ni bersama-sama dengan aku, kamu ibadat macam dengan aku juga, maka Allah buat ayat ancaman. Walau yaral ladzina zalamu, Allah panggil orang-orang yang zalim. Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang berlaku zalim, aku buat dia, aku jaga dia, aku bagi segala-galanya, tetapi dia menyeru juga daripada selain berlaku dia buat juga, maka Allah panggil dia orang yang zalim. Walau yaral ladzina zalamu, dan sekiranya melihat orang-orang yang zalim kerana mereka buat juga ibadah tadi bersama-sama dengan aku, dia buat juga untuk ibadah selain berlaku dia buat yang sama juga, maka iz yarawunal azaba, ketika mereka melihat azab bila mereka mati nanti, maka baru dia tahu annal quwwah, bahawa kekuatan azab itu lillahi jami'an, milik Allah yang semuanya amat-amat mengerikan. Dia takut nak buat kalau tengok azab tadi. Dia takut nak buat azab, takut nak buat kelakuan-kelakuan tadi kalau dia tengok azab yang Allah sediakan. Sebab tu tengok azab nanti dia buat berbagai-bagai itulah. Dan wa annallaha syadidul azab, dan bahawasanya azab Allah amat-amat menakutkan, amat-amat mengerikan. Atas faktor azab yang amat-amat mengerikan inilah Nabi berusaha sedaya upaya supaya semua umatnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan sini? Ni bab kesyirikan, ni bab syirik ya. Kita tak boleh setarakan apa-apa kebenaran Allah kan. Tapi kalau kita pergi dalam pengajian yang kita letak nama Allah dengan Nabi Muhammad setara. Dari segi tu dia sebenarnya dia sini dia berkaitkan. Dia bila kita melihat kepada kesyirikan ini, dia berkait dengan i'tiqad. Kita berkeyakinan dengan sebab apa yang kita buat itu, maknanya lisan kita serentak dengan i'tiqad kita, barulah dia sampai ke tahap syirik tadi. Tapi kalau bukan kita beriktikad, dia boleh menyelesaikan hajat kita atau menyempurnakan hajat kita, dia hanya dosa besar atau berdosa. Jadi atas tadi dia meletakkan gambar-gambar setara antara Allah dan Muhammad tadi. Dia tak gambar tadi, kita apa tujuan dia lah. Kalau dia sebagai sebab tu bukannya sunnah pun kita menggantungkan nama-nama, tidak ada dalam sebarang hadis mengatakan digalakkan kan. Digalakkan meletak gambar-gambar tersebut. Dia takkan tulisan terus. Bahkan meletakkan ayat-ayat Al-Quran pun tidak ada dalam sunnah. Kecuali macam kes kita ni, contoh nak menghafal ayat
10 terakhir surah Ali Imran. Tak baca lagi dah. Maka kita balik malam ni, kita tak buat besar-besar, tampal kat dinding. Itu dibenarkan untuk kita menghafal. Lepas kita menghafal, kita kena buat balik lah. Itu tujuan tu je. Maka dari segi sunnahnya, itu pun tak ada galak lah. Tak ada sunnah pun. Letak mana-mana gambar dan dikhawatiri ada tujuan-tujuan lain. Dulu pun kita banyak bergantung tak, depan rumah mesti ada ayat kursi kan. Pasal perkara-perkara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk dipamer. Kalau dipamer, maka tidak ada kesan untuk takut. Pasal kesan dia bukan dari segi ayat tersebut. Kesan dari segi makna tadi. Maknanya syaitan akan takut dengan makna. Bila kita ada makna dia, faham makna dia, kita bergantung dengan Allah. Kita bergantung dengan Allah, itu merupakan doa. Doa tu yang ditakut. Sebab tu orang kita pergi suruh orang baca Fatihah, dengar kita baca Fatihah, dia punya keberkesanan berbeza. Pasal orang yang baca Quran dengan penuh fahaman, terus bergantung dengan Allah, lebih makbul dengan orang baca macam tu aja. Baca burung saja biasanya tidak berhasil. Sebab tu untuk perubatan yang orang suka pergi ini, dia percaya dengan orang-orang lain tadi. Pasal dia baca dengan penuh doa, penuh keikhlasan, dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh buat macam itu, sekadar itu sepatutnya Islam punya perubatan. Fatihah, selesai penyakit. 3 kul, selesai penyakit. Perbuatan orang. Tapi kita baca jauh sangat dengan pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak setiap lafaz kita ucap tadi sama dengan mulut kita, hati kita penuh yakin dengan Allah, tawakal ya, penuh dengan Allah, barulah berkesan. Jadi selama mana kita tak yakin dengan ni, selama itulah kita buat perkara-perkara pergi jumpa dengan orang-orang tadi. Sepatutnya bomoh tadi, kalau dia betul-betul pengajar cara Islam, dia kena ajar kita cara mana berubat tadi. Ajar kita baca ayat ni, tapi kena baca betul-betul penuh kefahaman kita lah. Itu maksud dia. Boleh je. Mata sunnah tak tanpa gambar lah, kita kena buang gambar lah. Usahakan gambar-gambar kita lagi teruk tak? Gambar-gambar ayat Quran tidak ada sebarang itulah, sebarang. Setiap kali kita orang yang letakkan tulisan tu, kalimah tu mesti ada yang kedua pula dia yakin tu masalahnya. Yang kedua takut ada i'tiqad tadi. Dia ada i'tiqad ayat tadi boleh menyelesaikan hajat dia, boleh menyempurnakan hajat dia. Ini takut ni. Kita khawatir batu. Bila dia beri'tiqad macam itu, dia pergi pak hukum lain tu. Dia bergantung pada ayat 1000 dinar untuk melaris kedai tadi. Dia pergi berazimat lah itu. Itu bab hukum lain pula. Boleh habis kita ada majlis makan-makan lagi ni. Letih tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.